sejahtera. Kita berjumpa lagi di dalam sesi e-learning untuk subjek ekonomi tingkatan 4 kepada pelajar yang ada textbook, buka muka surat 77. Hari ini cikgu akan menyambung topik yang berkaitan dengan pasaran, iaitu keseimbangan pasaran. Apa yang anda tahu tentang keseimbangan pasaran? Keseimbangan pasaran adalah apabila keluk permintaan pasaran bersilang dengan keluk penawaran pasaran. Dia dalam bentuk X. Okey, dan selalunya persilangan itu ditandakan dengan label E. E itu maksudnya keseimbangan pasaran. Bagaimanakah kita ingin mengetahui sesuatu keadaan itu adalah keseimbangan pasaran? Keseimbangan pasaran dapat dilihat apabila kuantiti permintaan pasaran sama juga dengan kuantiti penawaran pasaran. Contohnya, kuantiti permintaan pasaran ialah 20 unit dan kuantiti penawaran pasaran ialah 20 unit. Maka dalam keadaan itu dipanggil keseimbangan pasaran. Okey. Seterusnya, kita juga perlu mengetahui keadaan di mana tidak berlaku keseimbangan pasaran. Titik berada di atas titik keseimbangan. Okey, ada juga keadaan di mana titik berada di bawah keseimbangan. Apa yang berlaku apabila harga di atas harga keseimbangan? Apabila harga di atas harga keseimbangan, itu dipanggil sebagai lebihan penawaran. Okey, apabila berlaku lebihan penawaran, kesannya harga akan jatuh. Kenapa? Kerana barang terlalu banyak di pasaran. Apabila barang banyak di pasaran dan orang yang nak beli adalah sama, menyebabkan banyak barang yang tidak laris. Bila banyak barang yang masih tidak terjual, maka peniaga yang rasional akan menurunkan harga barang. So kesannya ialah harga akan turun. Sebaliknya, apa yang berlaku apabila harga di bawah harga keseimbangan? Ia dipanggil sebagai lebihan permintaan. Okey, apabila kuantiti yang ditawarkan sama tetapi ramai orang nak beli barang tersebut, peniaga yang rasional akan menaikkan harga barang kerana dia tahu bahawa ketika itu dia boleh memaksimumkan keuntungan. Itu dipanggil sebagai lebihan permintaan. Okey, kesannya ialah harga akan naik. Okey, baiklah para pelajar, mari kita lihat contoh keluk keseimbangan pasaran berikut. Okey, bagaimana kita ingin menerangkan tentang keadaan pasaran pada harga RM4, pada harga RM3 dan pada harga RM6? Okey, pada harga RM4, keluk permintaan pasaran bersilang dengan keluk penawaran pasaran di titik E. Maka berlaku keseimbangan pasaran di mana harga keseimbangan ialah RM4 dan kuantiti keseimbangan ialah 88 unit. Kesannya harga tidak berubah kerana pasaran telah mencapai keseimbangan. Okey, mari kita lihat keluk keseimbangan pasaran tadi dan pelajar-pelajar fokuskan kepada harga RM3. Okey, nampak tak pelajar harga RM3? Pada harga RM3, penawaran pasaran ialah 65 unit. Manakala permintaan pasaran ialah 98 unit. Oleh itu, berlaku lebihan permintaan sebanyak 98/65, iaitu 33 unit. Kesannya, harga cenderung naik untuk mencapai titik keseimbangan. Okey, kita tengok semula
gambar rajah tadi dan pelajar fokus kepada harga RM6. Okey, pada harga RM6, kita dapati permintaan pasaran 75 unit, manakala penawaran pasaran sebanyak 100 unit. Maka di situ kita nampak berlaku lebihan penawaran sebanyak $100.75, iaitu 25 unit. Kesannya harga akan turun untuk mencapai titik keseimbangan. Okey, baiklah para pelajar semua. Satu latihan yang cikgu suka bincang pada kesempatan ini, iaitu siapa yang ada pelajar ada textbook muka surat 87, aktiviti 2.1.14. Berikut ialah peristiwa yang akan mempengaruhi pengeluaran ikan di negara kita. Andaikan setiap peristiwa itu adalah berasingan. Okey, kepada pelajar-pelajar yang tidak ada buku teks, cikgu akan tunjukkan soalan ini selepas ini. Okey, daripada soalan yang telah cikgu tunjukkan itu, kita dapat nampak beberapa situasi yang akan mempengaruhi pasaran. Okey, pertama, harga minyak petrol meningkat sebanyak 30 sen seliter. Okey, apa yang pelajar perlu perhatikan ialah apakah kata kunci yang ingin ditunjukkan daripada soalan itu. Harga minyak petrol. Okey, ini melibatkan kos. Apabila harga petrol meningkat, bermaksud kos pengeluaran juga meningkat. Ini akan memberi kesan kepada penawaran. Penawaran akan berkurang kerana apa? Kos meningkat. Okey, tetapi di masa yang sama, kuantiti permintaan sama, tetap tidak berubah. Maka berlaku lebihan permintaan. Apabila berlaku lebihan permintaan, kesannya harga ikan akan naik di pasaran. Okey, seterusnya kita tengok balik slide tadi. Soalan nombor 2, berlakunya musim tengkujuh di pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, apa maksud musim tengkujuh? Musim tengkujuh maksudnya musim banjir di mana para nelayan tidak pergi ke laut. Okey, ini menyebabkan penawaran berkurang tetapi permintaan tetap sama. Oleh itu berlaku lebihan permintaan. Kesannya harga akan naik kerana ramai orang nak beli tetapi kuantiti dia sikit. Mari kita perhatikan semula slide tadi. Okey, daripada slide itu kita dapat lihat soalan ataupun peristiwa yang ketiga, iaitu cita rasa pengguna beralih kepada ayam goreng pedas berjenama. Sebelum ini orang suka makan ikan, tetapi sekarang orang dah tak suka makan ikan, orang suka makan ayam pedas. Okey. So, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan permintaan. Permintaan ikan akan berkurang, tetapi penawarannya tetap. Berlaku lebihan penawaran. Apa kesannya? Kesannya harga ikan akan jatuh atau turun di pasaran. Kita tengok lagi slide tadi. Okey, daripada slide tersebut, soalan nombor 4. Nelayan melancarkan mogok di seluruh negara apabila kerajaan menghapuskan subsidi minyak diesel. Okey. Okey, apa yang berkaitan tentang peristiwa tersebut? Nelayan tidak pergi ke laut, mogok. Apabila nelayan tidak pergi ke laut, maka penawaran ikan akan berkurang. Apabila penawaran ikan berkurang tetapi permintaan masih sama, maka berlakulah lebihan
permintaan. Kesannya harga ikan di pasaran akan naik. Kita tengok lagi slide tadi. Lambakan pengeluaran ikan dari negara Thailand. Okey, pengeluaran ikan berkaitan dengan penawaran. Apabila penawaran meningkat tetapi permintaannya sama, berlaku lebihan penawaran. Apabila berlaku lebihan penawaran, maka harga akan turun. Okey, harga ikan akan turun. Okey, mari kita lihat semula soalan tadi. Harga ayam dinaikkan kerana harga makanan ayam meningkat. Okey. Harga ayam. Ayam dan ikan adalah barang pengganti. Okey, barang pengganti kita belajar di dalam faktor penentu permintaan. Apabila harga ayam mahal, harga ayam meningkat, apa kesan kepada permintaan ikan? Okey, permintaan ikan akan meningkat kerana orang tidak mahu beli ayam yang mahal. So, apabila permintaan meningkat tetapi penawaran sama, berlaku lebihan permintaan. Okey, kesannya harga ikan akan naik kerana ramai orang nak beli ikan. Okey, kita tengok lagi peristiwa yang ada pada nombor 7. Harga ikan sardin dari luar negara diturunkan. Apabila harga ikan sardin dari luar negara lebih murah, maka orang tidak akan beli ikan dari produk tempatan. Orang akan beli ikan sardin dari luar negara. Maka berlaku lebihan penawaran ikan tempatan. Kesannya harga ikan tempatan akan turun. Okey, sekian sahaja sesi kita pada kali ini untuk ekonomi tingkatan 4. Kita akan bersambung pada sesi-sesi yang akan datang. Okey, cikgu mengharapkan para pelajar membuat latihan yang ada di dalam Google Classroom cikgu dan pastikan siap sebelum tarikh yang ditetapkan. Okey, selamat berjumpa lagi. Bye.